Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua para pelajar. Selamat pagi dan selamat petang. Alhamdulillah pada minggu ini 22 Ogos 2020 bersamaan dengan 4 Muharram 1442 Hijriah. Kita akan pelajari pelajaran yang sangat penting dalam pelajaran sirah kita, iaitu pada muka surat 187 hingga 190, peristiwa besar, peristiwa yang kita sambut setiap tahun, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama kali apa nak kita tahu tentang Isra'? Apa itu Isra'? Ya. Peristiwa ini kita biasa sambut setiap hari atau setiap tahun di bulan Rejab. Baik. Apa itu Isra'? Isra' ialah perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Isra' maknanya apa? Dari segi bahasa, berjalan pada waktu malam. Mana keluar malam, berjalan, musafir, travel ke malam, dan bahasa Arab panggil Isra'. Pada konteks Rasulullah, Isra' maknanya Rasulullah dijemput oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril AS, keluar daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, Palestin, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, biasanya daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Palestin ni lebih kurang perjalanan zaman dahulu, di zaman dahulu yang belum ada kenderaan bas ke ataupun kapal terbang, nak sampai ke sana lebih kurang sebulan sampai. Lama, sebulan perjalanan daripada Mekah ke Palestin, Baitul Maqdis. Tapi Nabi dapat pergi sana malam, balik pagi, sebelum subuh. Masya Allah, suatu peristiwa yang cukup hebat dan cukup unik. Itu maknanya Isra'. Mi'raj pula peristiwa lagi satu, iaitu selepas sampai ke Baitul Maqdis, Palestin, Nabi meneruskan perjalanan naik ke langit, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala selepas Sidratul Muntaha. Ini Nabi bawa ke langit oleh Jibril. Jadi kita akan tahu Nabi akan jumpa beberapa para anbiya di sana, dan Nabi dibawa ke sana untuk mendapat perintah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa khas oleh Jibril AS. Sampai ke tempat nama Sidratul Muntaha. Ini tempat yang paling akhir. Jibril tak boleh pergi lepas tu. Okey. Baik, seterusnya para pelajar sekalian, kronologi ataupun rentetan peristiwa Isra'. Maka terjadi pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian, iaitu lebih kurang tahun 622 Masihi, bertempat di Masjidil Haram, Mekah. Nabi dijemput oleh Jibril ketika Nabi sedang tidur di rumah makcik dia, Ummi Hani, yang Ummi Hani atau nama sebenarnya Hindun binti Abdul Muttalib, di Mekah, selepas kematian pakciknya Abu Talib dan isterinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi tidur di rumah makcik dia, Ummu Hani, iaitu Hindun binti Abdul Muttalib, dikejut oleh Jibril AS untuk membawa Rasulullah ke Baitul Maqdis di Palestin. Berlaku selepas Isyak. Jadi dari Masjidil Haram, Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa menaiki sebuah kenderaan namanya Burak. Burak ni seekor haiwan khas yang Allah Ta'ala bawa bersama Jibril untuk Rasulullah naik ke sana. Dia lebih pantas daripada mana-mana haiwan yang ada di dunia.
Kata ulama ni burak ni kenderaan ataupun seekor burung yang datang daripada syurga katanya. Bawa Rasulullah SAW bersama Jibril AS pergi daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Apa makna Masjidil Aqsa? Aqsa maknanya far. Apa makna far? Far, jauh, maknanya ujung jauh sekali. Maknanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ni di Palestin, masjid yang jauh daripada Masjidil Haram. Atas sekali jauh. Aqsa. Remote lah kita panggil lah zaman dulu. Baik. Jadi di Masjidil Aqsa ni Nabi SAW ketika itu berumur 52 tahun. Nabi sampai daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi dibawa Jibril AS melihat keindahan alam di waktu malam, berjalan di situ sampai Allah merakamkan dalam surah Isra ayat pertama, surah Isra ayat pertama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Yang maksudnya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, iaitu 27 Rejab, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang telah kami, yakni Allah Ta'ala, berkati sekelilingnya, agar kami, yakni Allah, memperlihatkan kepadanya, iaitu kepada Nabi Muhammad SAW, sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu dia ayat pertama surah Al-Isra, menerangkan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kenapa? Mungkin ada ulama Allah Ta'ala jemput Rasulullah pergi ke Baitul Maqdis pada malam 27 Rejab tu sebagai suatu tasliyah ataupun kita panggil entertainment, hiburan kepada Nabi SAW yang sedang dalam keadaan sedih. Kenapa sedih? Sebab pada tahun itulah berlaku kematiannya pakcik Nabi yang mempertahankan dan membela agama Nabi, iaitu Abu Talib, walaupun Abu Talib tak masuk Islam, dan juga isterinya yang tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang juga seorang yang menyokong dan membela agama Islam daripada awal hingga akhirnya. Kedua-dua mereka ni telah meninggal dunia. Jadi Nabi rasa sangat sedih dan rasa tidak ada kurangnya ataupun tidak ada orang yang kuat yang boleh membantu Nabi. Maka kata ulama, menurut pendapat ulama, Allah Ta'ala jemput Nabi SAW pergi menenangkan hati, bawa Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Masjid Aqsa dalam satu peristiwa yang sangat unik dan sangat hebat, daripada Mekah ke Palestin dalam masa satu malam saja. Dibawa oleh sebaik-baik malaikat, iaitu Jibril AS, ketua malaikat. Dan apabila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin, Nabi disuruh untuk menjadi imam solat 2 rakaat bersama para rasul dan Nabi yang lebih kurang 1000 lebih. 1000 lebih para Nabi dan Rasul. Roh-roh mereka tu dibawa ke Masjid Aqsa. Nabi jadi imam semayang berjemaah dengan mereka pada malam Isra dan Mi'raj tersebut. Jadi satu kehormatan, satu honor kepada Nabi bahawa semayang berjemaah dengan para Nabi yang lain. Ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW adalah ketua para Nabi, ketua para Nabi dan Rasul. Sebab apa? Rasulullah dijemput untuk jadi imam solat berjemaah dengan para Nabi Rasul dalam Masjidil Aqsa pada malam Isra Mi'raj tersebut. Itu dia hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya
kronologi tentang peristiwa Mi'raj para pelajar sekalian, iaitu setelah Rasulullah SAW semayang di dalam Masjid Al-Aqsa bersama para Nabi dan Rasul yang seramai 1,000 lebih orang. Nabi SAW dibawa oleh Jibril daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit sampai ke tempat nama dia Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Ketika Nabi tanya Jibril, ni siapa? Ni Nabi Adam AS. Sampai langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya AS. Nabi Isa dan Nabi Yahya AS. Langit ketiga Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Yang kata Nabi seperti mukanya seperti bulan purnama, full moon, maknanya cantik lah. Handsome Nabi Yusuf AS. Keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris AS, yang Allah angkatkan dia semasa Nabi Idris masih dahulu. Ketika langit kelima bertemu dengan Nabi Harun bin Imran AS, iaitu sepupu Nabi Musa AS. Dan keenam jumpa dengan Nabi Musa AS, iaitu sepupu bagi Nabi Harun AS. Dan yang ketujuh, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim AS, yang mukanya, kata Jibril, sama macam muka Rasulullah SAW. Sama dengan muka Nabi SAW. Kurang muka sama. Dan akhirnya jumpa di Baitul Ma'mur, di sana, di atas, selepas bertemu Nabi Ibrahim, dan di tempat Sidratul Muntaha. Jibril kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dah tak boleh naik lagi, ini tempat yang terakhir sekali, sekarang kau naik atas lagi, bertemu dengan Allah SWT. Di situ dah Allah syariatkan, wajibkan solat fardu solat 5 waktu. Asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Setelah Rasulullah memohon pada Allah Ta'ala, dikurangkan 50 waktu sampai ke 5 waktu, tapi sama pahalanya seperti sembahyang 50 waktu lamanya. Seterusnya, selepas Rasulullah balik pada paginya esok, iaitu pada waktu subuh, Rasulullah kejutkan makciknya Ummi Hani dan para sahabat lain untuk sembahyang subuh berjemaah. Dan lepas tu Rasulullah, lepas sembahyang subuh pada paginya, Rasulullah terus berkumpul dengan orang di Mekah, menceritakan kejadian yang menarik itu pada malam tadi. Ceritakan dari awal hingga akhirnya apa yang Rasulullah lakukan, kat mana Rasulullah jumpa beberapa kafilah dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah, ke Palestin, jumpa dengan kafilah tertentu dan sebagainya. Sehingga ada orang-orang Quraisy yang mempersedakan cerita Nabi ni. Mereka kata ni Nabi Muhammad ni buat cerita lah. Mana boleh ada orang boleh berjalan satu malam sampai ke Palestin. Orang nak pergi sana 1 bulan baru sampai. Tak mungkin benda yang ni boleh berlaku, mustahil. Jadi mereka persedakan, dia ejek-ejek. Dan ada juga orang yang lemah imannya di kalangan orang Islam yang baru masuk Islam di Mekah, keluar agama Islam, murtad. Pasal tak percayalah, mana boleh pergi sana cepat, pergi 1 malam balik pagi ni sama. Tak mungkin, tak ada kenderaan. Tapi ada juga para sahabat Nabi yang di Mekah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia makin percaya, makin kuat iman dia pada cerita Rasulullah SAW. Sebab apa? Dia tahu Rasulullah tak pernah berdosa. Daripada cerita Isra Mi'raj ni lah, Sayyidina Abu Bakar diberi gelaran oleh Rasulullah sebagai As-Siddiq. Mana As-Siddiq? Iaitu orang yang membenarkan segala ucapan Nabi SAW. Kat sinilah Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ni peristiwa Isra Mi'raj ni, para pelajar, sebagai satu ujian bagi orang yang beriman, percaya ke tidak. Sama juga kita sekarang ni, kita percaya ke tak kisah Isra Mi'raj ni?
Kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang kita lihat banyak kenderaan khususnya aeroplane ataupun spaceship, shuttle ship boleh sampai ke apa? Sampai ke apa? Space, angkasa. Ada yang dah sampai ke apa? Ke bulan, moon. Jadi tak, ini zaman sekarang, zaman itu dengan upaya manusia. Dengan kuasa Allah Ta'ala, zaman Rasulullah tak mustahil Rasulullah boleh pergi lebih daripada pergi ke bulan. Sampai ke mana? Sampai ke langit ketujuh, sampai ke last lagi ke Sidratul Muntaha, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu yang tidak mustahil boleh berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Seterusnya kita pelajari pada unit ke-6, iaitu Pakatan Mula Nabi SAW dan hijrah Nabi ke Madinah pada muka surat 192 sampai 198. Baik, para pelajar sekalian, setelah pembesar musyrikin Mekah tahu yang Nabi SAW dapat berjaya berdakwah dengan beberapa orang Madinah yang datang ke Mekah untuk musim haji pada tahun ke-10 Hijrah, mereka merasa marah sebab mereka tak mahu agama Islam tu tersebar di tempat lain. Jadi para pembesar musyrikin Mekah ni mengadakan meeting mesyuarat tergempar di tempat nama Darun Nadwa. Darun Nadwa ni kira macam apa? Parliament House lah, bangunan parlimen. Mesyuarat macam mana fikir nak apa? Menyekat, menghalang agama Islam ini tersebar di Madinah dan di mana-mana. Maka ada yang mencadangkan Nabi itu ditangkap dan dipenjara, tangkap dan apa? Prisonkan Nabi. Ada kata kita halau Nabi daripada Mekah, suruh dia tinggal kat tempat lain. Ada kata kita bunuh dia, supaya tutup ataupun tamat dakwah Islam di bumi ini. Akhirnya mereka memilih agar Nabi dibunuh, dan mereka merancang Nabi dibunuh oleh sekumpulan pemuda Quraisy. Setiap pemuda Quraisy ni adalah wakil pada setiap suku Arab Quraisy yang tinggal di Mekah. Semua tu kumpulan pemuda ni, satu orang daripada bani tertentu di Mekah. Semua tu ambil bahagian, sama-sama sekali jalan bunuh Nabi SAW ketika Nabi sedang tidur di rumahnya. Itu dia punya perancangan. Rancangan ni diketahui, didalangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal punya benci pada Nabi ni, dia yang plan ni semua. Dia yang plan nak bunuh Nabi pada malam Nabi nak hijrah ke Madinah. Maka apabila malam Nabi SAW tu nak berhijrah ke Madinah, mereka tak dapat. Maka pada setahun mereka tak berjaya untuk membunuh Nabi pada malam Nabi hijrah ke Madinah dengan izin Allah Ta'ala. Iaitu mereka keluar dalam keadaan mereka tertidur setelah Nabi membacakan permulaan surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, dan kami jadikan di depan dan di belakang mereka halangan agar mereka tidak lihat apa yang Nabi keluar pada malam itu, dan mereka tak sadar. Itu dengan kuasa Allah Ta'ala mereka tak dapat nak bunuh Nabi SAW pada malam Nabi hijrah ke Madinah. Okey, para pelajar sekalian, kita sekarang Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, pada tahun 11 kenabian, Nabi Muhammad SAW mengambil kesempatan pada musim haji tahun itu dengan berdakwah kepada 6 orang suku Arab Khazraj, iaitu salah satu suku Arab di Madinah, di tempat namanya Aqabah. Kesemua 6 orang Arab Khazraj Madinah ni semua masuk Islam, semua lelaki ni, dan Nabi sangat gembira. Pada tahun haji berikutnya, iaitu tahun ke-12 kenabian Nabi, selama 13 orang Madinah yang lain, termasuk seorang wanita, telah berjaya didakwah oleh Nabi dan mereka memeluk agama Islam juga di tempat di tempat namanya Aqabah, dan di situ termeterai ataupun terjadinya perjanjian Aqabah yang pertama. Apa tu perjanjian Aqabah yang pertama? Kalau kita lihat pada muka surat 193, pertama,
orang-orang Madinah ni yang 13 berjanji kepada Nabi. Pertama, mereka tidak akan mensyirikkan Allah SWT yang Maha Esa. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri dan berzina. Ketiga, mereka orang-orang Islam Madinah tidak akan membunuh kanak-kanak. Keempat, orang Islam Madinah tidak akan bercakap bohong. Kelima, orang Islam tidak akan menolak perkara-perkara yang baik. Dan yang terakhir, yang keenam, orang Islam di Madinah akan mentaati semua perintah Nabi SAW, sama ada senang atau susah. Dalam masa senang, masa susah, semua kena dengar dan patuh dengan perintah Nabi SAW. Itu perjanjian yang pertama berlaku. Dan pada tahun seterusnya, Rasulullah mengutus sahabat Nabi daripada Mekah, iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair, sebagai duta Islam, mengajarkan orang-orang Madinah tentang agama Islam di Madinah, di sana. Seterusnya, pada tahun yang ke-13 tahun kenabian, Rasulullah SAW berjaya mengislamkan lagi 73 lelaki dan 2 wanita dari Madinah semasa musim haji tersebut. Dan pada waktu itu 12 wakil Madinah telah bertemu dengan Nabi SAW secara sulit di tempat nama dia Aqabah juga, nak menjemput Nabi berhijrah ke Madinah. Dan pada tempat itu juga dah termeterai terjadinya perjanjian Aqabah yang kedua, dengan dihadiri oleh bapa saudara Nabi, pakcik Nabi yang bernama Sayyidina Abbas. Perjanjian kedua ni, apa yang perjanjian yang kedua yang dilakukan, yang dijanjikan oleh Rasulullah dengan orang-orang Islam Madinah? Ni dalam buku kita mungkin tak tulis point form, tapi pelajar boleh tulis. Antaranya kandungan perjanjian Aqabah yang kedua, pertama, untuk menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka di Madinah. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka di Madinah, yang pertama. Yang kedua, mereka sanggup menjaga dan mempertahankan keselamatan diri Nabi SAW. Ketiga, mereka sanggup berjuang bersama-sama Nabi SAW untuk menegakkan agama Islam di Madinah. Keempat, mereka sanggup bekerjasama dan memberi pertolongan sesama umat Islam di Madinah. Dan yang terakhir, mereka sanggup berkorban jiwa, tenaga dan harta mereka mempertahankan kesucian agama Islam di Madinah, dan sanggup menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok dunia. Ini 5 kandungan perjanjian Aqabah yang kedua ni, mereka dah berjanji pada Nabi pada tahun ke-13 kenabian tu, iaitu setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan pada malam Nabi nak hijrah ke Madinah, ketika tu di luar rumah Nabi ada lebih kurang belasan para pemuda Quraisy yang nak membunuh Nabi dengan satu sekali membunuh dengan tombak. Nabi dengan izin Allah Taala diizinkan oleh Allah Taala untuk berhijrah, dengan disuruh Sayyidina Abu Bakar sebagai teman kepada Nabi untuk berhijrah pada malam hari tersebut. Dan Sayyidina Abu Bakar sangat gembira dan sangat terharu sebab banyak-banyak sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi dengan izin Allah Ta'ala temankan Nabi berhijrah pada waktu itu. Sayyidina Abu Bakar dah siapkan kenderaan, 2 ekor kuda untuk berhijrah pada malam tersebut. Dan dalam perjalanan hijrah tu, para pelajar sekalian, Nabi tak jalan seperti perjalanan biasa orang Mekah ke Madinah, jalan yang normal way tu. Nabi jalan-jalan jauh sikit. Kenapa? Nabi nak elakkan, nak avoid supaya orang Mekah ni yang musuh Nabi, yang nak track Nabi, yang nak kejar Nabi, mereka tak dapat track Nabi. Sebab Nabi dah sembunyi di Gua Saur selama 3 hari 3 malam. Nabi perjalanan yang jauh, bukan jalan yang biasa ke Mekah ke Madinah, tak.
jalan-jalan lain lah. Dia ada route, dia ada way. Sebab apa? Nak avoid supaya orang Mekah tak dapat kesan atau tak dapat jumpa. Tapi sebenarnya mereka dapat jumpa Nabi, dan Nabi pergi ke Gua Saur ni dengan Sayyidina Abu Bakar, ditemankan oleh seorang musyrikin Mekah, tapi yang tidak menentang dakwah Nabi, yang bernama Abdullah bin Uraiqid, bawa Nabi keluar daripada rumah Nabi, keluar ke Mekah sampai ke Gua Saur, tinggal di sana, dan dia pun pulang. Seorang yang bukan Islam tolong Nabi bawa keluar, tapi dia tak menentang agama Islam. Dia diberi upah oleh Nabi. Di selama 3 hari 3 malam, orang-orang Mekah, musyrik Mekah ni, mereka sebenarnya dapat jejak, dapat track Nabi ke sana. Tapi sampai kat depan Gua Saur tu, mereka tengok ada sarang burung dan juga sarang laba-laba, spider, ada kat situ. Sedangkan betul-betul sarang burung tu baru saja Allah Ta'ala perintahkan laba-laba dan juga burung tu buat sarang kat situ. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, orang-orang Quraisy yang dapat jejak ke Gua Saur tu, mereka bila tengok Gua Saur tu ada sarang laba-laba dan sarang burung, mereka tak jadi nak masuk ke dalam. Sebab apa? Mereka rasa kalau logik ni ada sarang laba-laba dan burung ni, maka tak ada orang kat dalam gua ni. Jadi mereka rasa ni tak ada orang lah, dia pun keluar. Sebenarnya dalam tu ada Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Kalau mereka tunduk bawah, nampak Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, protect, Allah Ta'ala lindung Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar, mereka tak jadi nak masuk dalam. Sebab apa? Dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hantarkan orang kata tu tentera Allah Ta'ala yang kecil je, iaitu burung buat sarang, buat nest dengan laba-laba punya web. Itu je dah dapat menipukan orang kafir Quraisy, tak dapat nak tangkap Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Itu dia kuasa Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala hantarkan binatang burung atau binatang-binatang yang kecil je dapat menghancurkan. Seperti mana kita belajar dulu tentang peristiwa Raja Abraha bawa gajah nak robohkan Kaabah kan. Masih awal-awal dulu sebelum Rasulullah lahir. Potong gajah. Allah Ta'ala hantar hantar burung kecil je, burung ababil. Burung aja dah boleh hancurkan gajah yang besar. Nampak tu kuasa Allah Ta'ala. Binatang yang kecil jangan dipandang tak ada kuasa. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, binatang kecil lah boleh membunuh binatang yang besar. Ni yang seperti ini. Burung saja dengan dia punya nest atau dia punya sangkar dan juga spider web ni boleh menipu orang-orang Quraisy yang nak bunuh Nabi di Gua Saur. Tak dapat nak. Sebab apa? Ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah hijrah Nabi SAW. Betapa susahnya Nabi untuk menyelamatkan agama Islam dan umat Islam daripada dihancurkan oleh musuh-musuh Islam di Mekah waktu itu. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar bertarung nyawa pada sahabat sekalian, para pelajar sekalian, bertarung nyawa untuk mempertahankan agama Islam nak dibawa ke kota Madinah. Jadi itu kita alhamdulillah sekarang kita dapat nikmat iman dan Islam. Kita harus menghargai, appreciate hijrah Nabi ke Madinah. Jadi inilah secara sikit sebanyak tentang hijrah Nabi ke Madinah. Betapa Nabi mengarungi perjalanan yang sangat susah dan penuh dengan obstacle dan cabaran untuk menyelamatkan agama Islam daripada dihapuskan oleh musuh Islam, khususnya orang Quraisy Mekah. Jadi ini pelajaran. Saya harap para pelajar dapat jawab soalan-soalan yang telah Ustaz berikan dalam
email dulu. Dan selamat belajar, selamat mencuba jawab soalan. Sekian, kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harap saya minta para pelajar sekalian cepat-cepat hantar jawapan anda serawatnya pada Jumaat depan sebelum jam 8 malam. Bukan 10 malam tapi 8 malam, cepat-cepat hantar jawapan. Sekian.